Bercakap dengan Jay. Bagai digerakkan sesuatu, Datuk yang sudah lama tinggal dengan isteri mudanya di kampung Bunian teringat hendak balik. Isteri mudanya tidak menahan. Datuk pun balik. Datuk sampai ke rumah dalam waktu maghrib. Dia tidak bertanya kepada jiran tentang nenek yang tiada di rumah. Selepas sembahyang, seorang jiran datang menemuinya dan menyampaikan berita yang dipesan itu. Datuk menerima pesan itu dengan tenang. Sampai saja di muka rumah tersebut, kilat pun memancar. Datuk dapat melihat rumah itu. Ia sebuah rumah batu bertingkat dua. Di halamannya penuh dengan pokok-pokok bunga yang basah ditimpa hujan. Datuk masuk ke bawah rumah lalu mengetuk pintu berulang-ulang kali. Tak ada jawapan. Datuk ketuk lagi. Pintu pun terkuak. Seorang perempuan muda berdiri sambil di tangannya tertatang sebuah pelita minyak tanah. "Saya nak tumpang berteduh," kata Datuk. "Begitu, masuklah ke dalam." "Tak payah, biarlah di luar saja." "Jangan begitu, masuklah," kata perempuan itu. Perempuan itu mempelawa Datuk masuk. Akhirnya Datuk masuk. Datuk disuruh duduk di ruang tamu. Perempuan yang baik hati itu memberikan Datuk kain pelikat dan baju Melayu. Datuk terus memakainya. Perempuan itu juga memberikan Datuk secawan kopi panas. Habis dihirup Datuk, terasa lega sekali. "Tinggal seorang saja ke?" Perempuan muda yang berambut panjang itu tersenyum. Lampu minyak tanah terlintuk liuk ke kiri dan ke kanan ditiup angin malam. "Emak dan ayah saya pergi ke Bagan Serai menengok orang sakit di sana." "Suami?" "Saya belum bersuami. Dulu bertunang dengan askar, tapi tunang saya mati ditembak komunis di Sungai Siput." Oh, kalau begitu tak manis saya berada di rumah anak dara malam begini." "Apa salahnya? Kita tidak berbuat jahat. Awak datang dengan kereta awak rosak dan saya berkewajipan menolongnya. Masa ini masa awak. Nanti ada masa saya memerlukan pertolongan dari awak juga. Awak perempuan yang baik hati." Tak usahlah terlalu memuji tingkah perempuan muda itu. Di luar hujan terus menggila. Petir dan kilat menunjukkan gagah. Angin yang bertiup kencang menghasilkan bunyi suara daun yang berlaga sesama sendiri. Sesekali terdengar bunyi dahan pokok yang sekah. Datuk terdengar bunyi lolongan anjing sayup-sayup di luar bersama suara kucing berkelahi. Dari arah dapur, Datuk terdengar bunyi pinggan dan piring berlaga. Serentak dengan itu, Datuk terdengar bunyi suara perempuan mengilai. Datuk tidak menyoal apa yang didengarnya pada perempuan muda itu. Dia tetap tenang. Tentulah tidak wajar sekali bertemu di rumah orang yang baik budi bahasa menyoal hal-hal peribadi. Itu biadab namanya. Datuk tidak mahu perempuan itu menuduh dia biadab. Malam itu perempuan muda yang cantik itu memberitahu Datuk bahawa dia dan orang tuanya berasal dari Pulau Pinang.
dan berbangsa Cina. Masa zaman pemerintahan Jepun, mereka tinggal di Batu Gajah dan mereka sekeluarga terus memeluk Islam. Bila Jepun kalah, mereka pindah ke Seputih dan membeli rumah dan tanah yang mereka duduki sekarang ini. Dengan penjelasan itu, Datuk senang hati, lega rasa hati Datuk. Kemudian perempuan muda itu memberikan Datuk sebuah bilik yang lengkap dengan katil dan meja serta almari. "Bilik untuk awak tidur di sini," ujar perempuan muda itu. Datuk melihat sebatang lilin yang dimamah api tersedia di atas meja. "Usah bimbang, esok saya suruh orang baiki kereta awak," tambah perempuan cantik itu. "Kereta awak dan awak selamat di kawasan ini." "Terima kasih." Perempuan muda itu merapatkan daun pintu bilik. Datuk terdengar bunyi perempuan muda itu mengunci bilik dari luar. Datuk tersenyum dan terfikir bahawa perempuan muda itu berbuat begitu adalah untuk kebaikan dirinya. Dia bimbang Datuk akan keluar mencarinya di tengah malam lalu memperkosanya. Datuk menggelengkan kepala. "Aku tak adalah jahat macam tahap tu," kata Datuk dalam hati. Datuk merebahkan badan di atas katil. Bila Datuk mahu merapatkan kedua belah matanya, dia terdengar bermacam-macam bunyi pula di luar. Ada bunyi orang berjalan, ada bunyi orang menangis. Datuk tak menghiraukan. Barangkali itu cuma perasaannya sahaja. Akhirnya Datuk tertidur. Datuk bermimpi ada orang berkepala anjing datang padanya, lalu membaham pangkal pahanya. Datuk melawan dengan sekuat hati. Dalam perlawanan itu, Datuk tewas pada orang berkepala anjing dan terus daging paha Datuk terkoyak. Darah berhamburan di dalam bilik. Datuk menjerit sekuat hati. "Tah!" Datuk terkejut kerana hari sudah cerah. Matahari mula bersinar dan masuk ke dalam ruang bilik. Cahaya matahari tajam menerjah muka Datuk. Datuk mengerutkan dahi kerana dia mendapati dirinya cuma tidur di atas simen di sebuah bilik yang kotor dan buruk. Tak ada katil, tak ada meja, tak ada kerusi. Yang ada hanya tunggul kayu dan batang pisang. Datuk keluar. Datuk menarik nafas panjang. Rumah yang malam tadi yang indah itu ternyata sebuah rumah buruk yang hanya menanti masa untuk rebah ke bumi. Di halaman rumah penuh dengan hutan keduduk, surunai laut. Pemandangan sekitar rumah itu amat menyeramkan. Tidak ada pokok bunga seperti yang Datuk tengok pada malam tadi. Datuk mencari perempuan muda yang melayannya semalam. Tak ada nampak batang hidung pun. Datuk pergi ke ruang tengah rumah. Datuk terlihat satu cawan sumbing yang kotor. Di dalamnya ada air hitam yang busuk. Ada 2-3 ekor bangkai cicak yang kembung perutnya terdapat di dalam cawan itu. Datuk mengucap panjang. Dia ingat malam tadi dia minum di situ dan dia yakin air itu telah masuk ke dalam perutnya. "Syaitan, aku dipermainkan syaitan," bisik batin Datuk. Dia pun meninggalkan kawasan rumah itu menuju ke jalan raya. Datuk cuba menghidupkan enjin keretanya. Suara kereta mengaum. Datuk cuba memandu 2-3 rantai ke depan. Keretanya tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami sebarang kerosakan, tidak ada sebarang kecelakaan pun. Datuk terus menuju ke Hospital Batu Gajah. Datuk kecewa. Ramlah yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di Pekan Pusing semalam sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jenazahnya telah dibawa ke kampung malam itu juga. Datuk menceritakan kisah yang dialaminya pada seorang pekerja di hospital Batu Gajah. Gini pakcik, rumah tu rumah tinggal anak dara. Tuan punya rumah tu menggantung dirinya di ruang tengah rumah tu, beritahu pekerja itu pada Datuk. Sebab Datuk bertanya, dia kecewa kerana tunangnya berkahwin dengan orang lain. Begitu suara Datuk lembut.